bersama saya lagi, Asmida, dalam rancangan Warisan Kita. Seperti biasa, setiap episod Warisan Kita akan mengupas topik-topik yang baru. Jadi, apa agaknya topik minggu ini? Tapi sebelum tu, seperti anda tahu, negara kita mempunyai pelbagai kaum dan kita hidup dengan harmoni dan sejahtera. Setiap kaum mempunyai warisan tradisi mereka yang tersendiri. Kalau Melayu, kalau masyarakat Melayu, kita mempunyai wayang kulit sebagai teater patung. Dan bagi masyarakat Cina pula, mereka juga mempunyai teater patung mereka yang tersendiri, iaitu boneka Teochew. Teater wayang kulit Teochew ini berasal daripada teater tradisi wayang kulit Cina. Dan perkembangannya bermula daripada zaman dinasti Song yang bermula daripada sekitar tahun 960 Masihi sehingga tahun 1279 Masihi. Dan diperkenalkan oleh kaum Teochew yang berhijrah ke Chaoshan di Guangdong. Jadi pada abad ke-19 dikatakan berlaku kegawatan ekonomi di Chaoshan dan menyebabkan kaum Teochew ini berhijrah ke negara-negara Asia Tenggara. Jadi disebabkan perhijrahan itu, mereka membawa sekali seni dan budaya mereka, antaranya ialah opera Cina Teochew dan juga teater boneka Teochew. Salah satunya adalah kumpulan Kim Gek Lau Chun Teochew Puppetry Troupe. Begitu aktifnya kumpulan ini sehingga mereka mampu untuk membina sebuah muzium khas berkenaan dengan boneka Teochew ini. Jadi, mari saya nak bawa anda semua kita gali dan kaji lagi tentang boneka Teochew. Jom ikut saya. Bagi mencari tahu lagi tentang topik kita pada minggu ini, di sebelah saya ini seorang pengkaji dan juga aktivis boneka daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris, iaitu Dr. Loy Chee Luen. Apa khabar, Doktor? Ya, khabar baik. Okey, Doktor. Bukan saya seorang je ni, penonton warisan kita nak tahu tentang boneka Teochew ni, daripada mana asal-usulnya? Boneka Teochew merupakan salah satu jenis persembahan boneka tradisional di Malaysia. Jadi boneka Teochew ni berasal dari Teochew di China. Jadi dalam persembahan boneka ni menggunakan dialek Teochew. Semenjak boneka Teochew ni sampai ke Malaysia dan dipersembahkan, ada tak perubahan-perubahan yang dibawa dalam persembahan boneka Teochew? Okay. Jadi setakat ni di Malaysia hanya ada satu kumpulan boneka Teochew di Penang. Jadi bila dari negeri China ke Penang, jadi telah mengalami perubahan dari segi bahasa. Jadi di Malaysia persembahan Teochew ni akan juga diselitkan dengan pelbagai bahasa di Malaysia dan juga menunjukkan cara hidup dan budaya di Malaysia. Mesti ada sesuatu yang istimewa dalam persembahan boneka Teochew. Jadi pada pandangan doktor, apakah keunikan dan keistimewaan boneka Teochew? Keistimewaan jenis persembahan boneka Teochew adalah dari segi muka bentuk boneka tersebut, kerana ia menggambarkan watak-watak yang menggambarkan cerita kekeluargaan, peperangan. Persembahan tersebut juga diselitkan dengan muzik-muzik yang menggunakan alat muzik tradisional untuk menarik perhatian penonton. Kata kalau nak melentur buluh tu, biarlah dari rebungnya, kan? Lebih baik kita ajar anak-anak kita daripada kecil berkenaan kesenian tradisi kita. Jadi, doktor, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi berkongsi dengan kami di warisan kita, dan saya harap anda semua dapat mendapat sesuatu yang baik daripada apa yang telah dikongsikan oleh doktor. Jadi kita akan berehat seketika, jangan ke mana-mana, berjumpa selepas ini.
memartabatkan seni, budaya dan warisan kita ini sebenarnya boleh dilakukan oleh semua pihak. Jadi kali ini saya akan bawa anda berjumpa dengan pentadbir budaya pula, iaitu pengarah di Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara Negeri Pulau Pinang, Puan Mazidah binti Mustafa. Jom ikut saya. Jadi inilah dia, kita bawakan seorang pentadbir budaya daripada Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara Negeri Pulau Pinang ini, iaitu Puan Mazidah, pengarah JKKN Pulau Pinang. Apa khabar Puan? Terima kasih. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan warisan kita. Hari ini nak menjawab beberapa soalan berkenaan dengan boneka Teochew ni. Sebab Puan pun sendiri maklum yang permainan boneka Teochew ni memang kurang popular di kalangan masyarakat kita kan. Jadi saya nak tahulah di negeri Pulau Pinang ini sendiri, di mana status ataupun kedudukan boneka Teochew ni? Okey, untuk persembahan tradisional, dikira persembahan tradisional lah. Persembahan tradisional boneka Teochew ni pada hari ini di Pulau Pinang bukanlah apa tu orang cakap tidak dikenali, tetapi dia memang wajar dipopularkan lah, tetapi mungkin kurang mendapat sambutan di kalangan masyarakat setempat. Tetapi bermula pada tahun lepas, kita telah mengangkat kumpulan ini untuk mengadakan persembahan. Maksudnya persembahan yang kita angkat contohnya di JKKN sendiri dan di Opera House sendiri di tempat mereka dan juga di Kuala Lumpur. Dan sebenarnya sebab kalau kita dengar pun boneka Teochew, di mana boneka Teochew ni, persembahan ni dia berasal daripada negeri China, pada negara China lah. Dia berasal daripada China, masuk ke Pulau Pinang dan dipopularkan di sinilah. Dan dia menggunakan dialek Teochew sendiri. Dialek tu yang dipanggil boneka Teochew. Dan untuk pengetahuan semua, dia persembahan ni dia seolah dia macam wayang kulit lah sebenarnya. Cumanya wayang kulit kita menggunakan keled. Keled tu maksudnya di belakang tu ada pemain, dan penonton mendapat bayang-bayang. Betul. Tetapi untuk Teochew ni mereka menggunakan kain. Kain, dan juga orang-orang yang patung-patung tu adalah diperbuat daripada kayu dan juga tanah liat. Dan dia sama je, maksudnya main untuk persembahan tersebut harus menggunakan 2-3 bahasa, 2-3 suara lah, maknanya bukan bahasa, mewakili suara. watak. Watak. Maksudnya sama, lebih kurang macam wayang kulit lah juga. Cumanya bahasa dia adalah bahasa Teochew lah. Dan di Pulau Pinang sendiri, bahasa Teochew tu bukanlah bahasa utama, sebab di sini kan guna bahasa Hokkien kan. Bukan bahasa, orang cakap bahasa tu mungkin kurang difahami lah kalau tukar di sini. Kalau tukar bahasa dah tak jadi boneka Teochew lah kan. Boneka Teochew lah. Dan macam mana pula dengan sambutan badan bukan kerajaan dan juga masyarakat setempat dalam memelihara boneka Teochew ni agar tak lapuk, dek hujan tak lekang, dek panas. Usaha ni untuk boneka Teochew ni satu sahaja yang saya tahulah yang ada di Penang. Itu tenaga pengajar dia, itu Puan Lim Goh. Dia memang pakar lah dalam boneka tu. Dia yang mengajar untuk boneka Teochew ni. Dan saya difahamkan ibunya dulu adalah tokoh warisan orang hidup di Pulau Pinang. Yang memang memperjuangkan persembahan ni lah, persembahan boneka Teochew. Dan ini usaha ini bukan sahaja apa tu cakap di pihak JKKN, dan di pihak JKKN kita harus sama-sama, maksudnya daripada segi persatuan ataupun jabatan lain, jabatan lain ataupun daripada pihak NGO yang lain, kita harus sama-sama menyokong untuk menyemarakkan lagi untuk menjaga dan
melindungi dan juga memartabatkan lagi seni Teochew ini. Dan saya rasa salah satu cara untuk memartabatkan kembali boneka Teochew ni adalah dengan mengundang kumpulan ini untuk membuat persembahan di majlis-majlis yang tertentu. Tak semestinya perlu mengeluarkan dana, tapi dengan undangan itu pun dapat membantu untuk kita menyebarkan tentang boneka Teochew dan tidak hanya kepada keturunan atau keluarga Teochew yang Puan maklumkan tadi kan. Maknanya kita boleh memartabatkan dengan cara itu. Jadi saya rasa sampai di sini saja Puan. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi berkongsi dengan kami dan saya harap anda semua penonton di rumah mendapat manfaat dan juga info yang berguna daripada Puan Mazidah, pengarah JKKN Pulau Pinang. Kita berjumpa lagi selepas ini. Seperti teater tradisional kaum-kaum yang lain juga, persembahan boneka Teochew sudah tidak ramai lagi penggiatnya. Walau bagaimanapun, di Pulau Pinang ini masih ada sebuah kumpulan yang telah lama aktif sejak sekian lama dahulu dan masih lagi membuat persembahan sehingga kini. Tersebut dikenali sebagai kumpulan Teochew Puppet dan Opera House, dipimpin oleh Miss Goh Hui Ling ataupun kita kenali sebagai Ling Goh. Jadi Miss Ling Goh ini merupakan kurator generasi keempat dan ibu beliau pernah menerima anugerah warisan orang hidup pada tahun 2008. Jadi saya pun tak sabar nak jumpa dengan Miss Ling Goh ni. Mari ikut saya. Merupakan nama yang sangat besar dalam permainan boneka Teochew. Beliau merupakan tokoh warisan hidup yang masih ada dan aktif lagi dalam permainan boneka Teochew. Dan hari ini kita semua sangat-sangat bertuah kerana di sebelah saya merupakan anak beliau iaitu Miss Goh Hui Ling ataupun kita panggil sebagai Ling. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami. Sejak bila Ling mula aktif membuat persembahan boneka Teochew? 我是从7岁开始就跟着妈妈在戏班呀，那时候很小，然后就跟着妈妈去工作，那时候就跟妈妈身边学唱戏啊，学拿木偶。 Berapa lama agaknya Ling belajar main boneka Teochew and siapa guru, siapa cikgu yang mengajar Ling? 我从7岁开始就唱戏然后我觉得我的老师是我的妈妈，然后当然啦，学了最后大的时候有回去中国啊，有去新加坡找一些名师去教我怎么更深层的一些知识咯。 Ling rasa apa yang istimewa permainan boneka Teochew ni? 其实我们的这个潮州的木偶戏啊，最特别的，它的特色呢是在于我们的木偶是用3根铁枝去操作的咯，所以还有就是我们是唱潮州话，就是所以这个是我们最大的特色。然后那个木偶也不是很简单，因为木偶呢它是一门手艺，所以是要靠你的双手去操出那个生命，所以这个是非常重要的。Pada pendapat Ling, berapa lama permainan ini boleh bertahan? 其实我觉得我当然希望它是可以一代一代的传承下去但是我是看到，因为现在很多人也是有去关注我们这一个传统的这个潮剧的文化，希望通过我们的
做很多活动好像有去做一些 workshop talk 希望让更多的年轻人可以更容易的认识我们这一个传统的艺术，然后它就可以一代代传承下去。Apa yang paling susah sekali bila you perform ataupun bila you membuat persembahan boneka Teochew? Bagi saya mungkin kita kata ada DNA atau apalah. Kita macam dengar suara tahu main pun tak rasa ada susah. Tapi paling susah for me I rasa paling susah yang main boneka. Betul-betul. Boneka. Ya, yes. You boleh main boneka? I boleh main tapi I tak pernah main dekat depan Orient. I tahu dia berteknik, but I tak pernah dibuat. You master dengan music lah. Ya, I hanya buat nyanyi, music, instrumen dengan itu drum. Jadi apa harapan Elvis supaya kepada orang-orang muda, maybe kemungkinan di Pulau Pinang ataupun mungkin yang sedang menonton warisan kita, apa harapan Elvis pada generasi yang sekarang yang semakin melupakan persembahan seperti ini? Untuk kita paling harap generasi baru sekarang boleh main join kita lah, masuk kita, sebab ini yang satu tradisional yang bagus, sebab kita kena maintain lah, kita kena terusnya bagi kita generasi yang lagi baru mungkin 50 years after, bagi generasi lagi baru bagi tahu kita kena sambungkan ini tradisional untuk orang yang muda, bagi tahu kita ada satu tradisional yang boneka ini yang menarik, yang sedap menonton. Jadi episod warisan kita telah sampai ke penghujungnya dan sekarang saya berada di Tempel Ling Ying Sep untuk membawakan kepada anda di rumah sebuah persembahan yang sangat istimewa, boneka Teochew, dengan harapan dapat menarik perhatian masyarakat umum, pengkaji budaya dan juga penggiat seni teater tradisional khususnya. Jadi diharapkan kesenian ini akan terus hidup subur untuk tatapan generasi yang akan datang. Jangan lupa untuk bersama saya lagi Asmida di episod yang akan datang dalam Warisan Kita.